waktu dipisahkan dari kelahiran Tuhan Yesus. Artinya sebelum kelahiran Tuhan Yesus atau setelah kelahiran Tuhan 这 Yesus. 是全世界所公认、所引用的一个日子。 Ini adalah merupakan hari penanggalan internasional yang diakui oleh seluruh dunia. 无论你接受也好，相信也好，不相信也好，不接受也好，事实就是一个事实。 Walaupun kau mau percaya, mau terima atau tidak, sekalipun kenyataannya penanggalan internasional semua berjalan. 各位亲爱的姐妹，主耶稣基督的降生是一个正确，是一个事实，摆在我面前。 Kelahiran Tuhan Yesus itu menjadikan suatu kenyataan yang dinyatakan di dalam dunia ini. 我们看见主的话在圣经里面记载很清楚，有关主耶稣降生的事。 Di dalam Alkitab tercatat begitu jelas tentang proses kelahiran Tuhan Yesus. 新约开始的马太福音跟路加福音有很清楚记载主耶稣基督降生的事。 Dicatat dengan jelas dari Injil Matius juga Injil Lukas. 我举出一节圣经给你们来看，就是在路加福音第2章第10节到第11节那里的话。 Kita bisa lihat dari Injil Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11. 当那个时候主耶稣降生的时候，有天使向一般的牧羊人报告说， Saat itu ada malaikat-malaikat Tuhan, dia menyatakan diri dan memberitakan berita ini kepada para gembala. 天使说：“不要惧怕，我报给你们大喜的信息，是关乎万民的。因今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。” Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." 现在我要跟你们一同用一点的时间来思想有关刚才我所念的加拉太书第4章4节到5节的话。 Dan saat ini saya akan mengajak jemaat sekalian untuk bersama-sama merenungkan tentang isi daripada Galatia pasal 4 ayat 4 sampai 5. 我们看见这2节经文有很深的、很重要的属灵意义在当中。 Kita melihat di dalam 2 ayat itu mengandung makna daripada makna rohani yang begitu dalam. 是跟主耶稣的降生有关系的经文。 Yang sangat berkaitan dengan kelahiran Tuhan Yesus. 叫我们思想以后，我们知道主耶稣降生的意义到底在什么地方。 Sehingga kita semua setelah merenungkan, kita bisa lebih mengerti makna daripada kelahiran Tuhan Yesus. 开始的时候，圣经告诉我们说，既至死后满足，神就差遣他的儿子，就是主耶稣基督。 Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. 在这里，我们就问一个问题：神差遣的爱子主耶稣基督，他的目的是在什么地方？是有什么目的？ Nah, di sini kita akan timbul satu pertanyaan: mengapa Allah mengutus anaknya? 我们知道神差遣的儿子耶稣基督，他有他的目的，就是要寻找拯救世上的人。 Di sini kita akan mendapatkan jawaban, maksudnya adalah untuk mencari orang-orang yang berdosa dan menyelamatkan. 上帝差遣他的爱子耶稣基督来到这个世界上，就是要寻找拯救我们世上的罪人。 Jadi artinya Allah mengutus anaknya datang ke dunia ini mencari dan menyelamatkan orang-orang yang berdosa. 主耶稣所爱的门徒约翰也写了这句话，在约翰一书第4章第14节告诉我们。 Demikian juga dicatat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 14. 父差子就是差遣主耶稣基督做世人的救主。 Ya, Allah mengutus anaknya itu menjadi juru selamat umat manusia. 所以很清楚告诉我们说，主曾差遣的爱子到这个世界上，就是要成为世人的救主。 Sehingga di sana kita melihat dengan jelas sekali maksud Allah Bapa mengutus anaknya
untuk menyelamatkan menjadi juru selamat dunia. 所以约翰在约翰福音第3章17节也有这一句话。 Sehingga kita bisa baca kembali di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 17 demikian berkata. 这里告诉我们说，因为神差遣他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是因他而得救，那是叫世人因他得救。 Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. 所以我们看见神差遣的儿子要来到这个世界上，就是为了要拯救我们世上每一个罪人。 Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa Allah Bapa mengutus anaknya, Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan dunia, 就是包括你跟我在当中。 termasuk Anda dan saya. 我们看见今天地上所有的宗教都是教导人去寻找神，是吧？ Di sini kita melihat di dalam dunia ini pada umumnya berbagai agama semua adalah mencoba untuk umatnya supaya mencari Allah, 是使人去寻找神， yaitu manusia mencari Allahnya. 人能够找到神吗？ Apakah manusia? Pertanyaannya adalah manusia apakah bisa mendapatkan 当然 Tuhan? 不可能。 Ya, itu sulit. 为什么呢？不可能，为什么呢？ Kenapa sulit sekali? 因为人是世上的。 Karena manusia itu adalah orang-orang yang tersesat. 以赛亚书第53章第6节告诉我们： Di dalam Yesaya dicatatkan demikian. 我们都如羊走米，个人偏行己路。 Bahwa manusia itu seperti kayak domba yang tercerai-berai di dalam perjalanannya dan tersesat 还 adanya. 有罗马书第3章11节也告诉我们。 Di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 juga demikian dicatat. 世上没有明白的，没有寻求神的。 Bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 所以我们看见人实在没有办法去寻求神。 Bahwa tidak ada manusia itu yang bisa mendapatkan Tuhan. 人不可能寻找神， Bahwa manusia tidak mungkin bisa mendapatkan Tuhan. 只有神才能够寻找人，找到人。 Hanyalah Tuhan yang mencari mendapatkan manusia. 所以主耶稣在世界上也告诉他的门徒们说：“找众人说，路加福音第19章第10节， Injil Lukas pasal 19 memberitahukan kepada kita 主耶稣说，人子来就是他自己来，我要寻找拯救世上的人。 bahwa manusia anak Allah datang adalah untuk mencari dan mendapatkan orang-orang yang 所以我们 tersesat. 今天认识到一个真理，就是说，不是人寻找神找到神，乃是神找到人，神寻找人。 Di sini kita jadi mengerti bukan manusia mendapatkan Allah, tetapi Tuhan yang mencari dan mendapatkan manusia. 我们看见在圣经里面有一个很明显的一个例子，告诉我们， Di dalam Alkitab dengan jelas sekali kita bisa melihat 在创世纪第3章那里记载，告诉我们， di dalam Kejadian pasal 3 dikatakan pada kita 当人类的始祖亚当夏娃违背神的命令，他吃了禁果，犯了罪以后， ketika manusia saat itu dia telah melanggar daripada perintah Allah memakan buah yang dilarang. 圣经告诉我们说，当他们犯罪之后，天起了两风。 Maka dicatatkan dalam Alkitab setelah mereka jatuh dalam dosa, melanggar, memakan buah-buah terlarang itu, maka terjadilah ada angin yang meniupnya. 圣经告诉我们说，神耶和华在园中行走的时候，那人就跟他的妻子听见神的声音，就藏在园子里面的树林里头，躲避耶和华的面。耶和华呼唤那人，对他说：“你在哪里？” Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman.
Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" 那么我们看见人犯罪以后，不是在那里寻找神，而是神在那里寻找犯罪的亚当夏娃。 Di sini kita bisa melihat bahwa saat manusia jatuh dalam dosa, bukan manusia mencari Tuhan, tetapi Tuhan mencari umatnya, 今 manusia. 天神他找到了我， Hari ini Tuhan telah mendapatkan kita, 让我有机会在神面前蒙恩得救。 sehingga kita semua diberi kesempatan boleh diselamatkan di dalam Tuhan. 实在非常感谢神的恩典。 Ini patut kita syukuri karena dalam anugerah Tuhan. 神找到了我，但是请问神今天有没有找到你？ Karena Allah telah mendapatkan saya. Tetapi permisi tanya, apakah Allah telah mendapatkan engkau? 神今天有没有找到你们？ Apakah Tuhan hari ini telah mendapatkan engkau? 你们是否已经清楚重生得救吗？ Apakah saudara hari ini sudah jelas dengan keselamatan yang disiapkan oleh Tuhan? 这是我们应该去考虑的一个问题。 Ini adalah satu persoalan yang harus kita renungkan. 接下来，圣经告诉我们说，为女子所生， Selanjutnya dicatatkan bahwa akan dilahirkan oleh seorang perempuan. 这是这个女子，就是说童贞女玛利亚。 Yang dimaksudkan lahir dari seorang perempuan itu yaitu Maria. 童贞女玛利亚，她是没有结婚的一个女孩子。 Maria ini belum menikah. 主在圣经告诉我们说，主借着童贞女玛利亚，圣灵感应她，生了耶稣基督。 Di dalam Alkitab dicatatkan bahwa Roh Kuduslah yang membuat Maria itu hamil. 这个件事情实在是一个世界上最大的神迹，是吗？ Peristiwa ini merupakan suatu keajaiban yang luar biasa secara di dalam alam semesta ini. 是在人类历史当中绝无仅有的一个事情发生。 Merupakan satu sejarah yang sangat langka, yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan setelahnya juga. 今天你跟我这种我们的父母亲男女结合而生下来的。 Hari ini Anda dan saya dilahirkan dari suatu proses suami dan istri, ibu dan ayah. 但是主耶稣基督乃是从童贞女玛利亚圣灵感应怀孕生的。 Dan tetapi Yesus Kristus itu lahir dari seorang perempuan. 呀，这是一件不可思议的事。 Ini adalah suatu peristiwa yang sukar untuk bisa dimengerti. 是我们今天的理性所不能够去解释清楚的。 Yang tidak bisa diartikan atau dimengerti, dicerna oleh pikiran manusia. 也是今天医学方面科技的发达也不能够去解释的一个问题。 Dan nggak bisa dijawab juga dengan kemajuan teknologi kedokteran sampai saat ini 我 juga. 们只能够凭着我们信心来接受这个事实。 Dan kenyataan ini hanya bisa diterima oleh kita dengan iman. 但是有人会问说，哪里可能童贞女还没有结婚的一个童女能够生孩子？这是不可能的事。 Tetapi pasti aja ada orang yang mengatakan tidak mungkin masa seorang perempuan yang belum menikah masih gadis dia bisa hamil dan melahirkan. 真的不可能吗？ Apakah benar tidak 我 mungkin? 们想想看，我们今天在世界上生在世界上的人， Coba renungkan ya. Kita ini sekarang menjadi manusia yang ada lahir di dunia ini. 圣经也告诉我们说，有没有从父母生的人？从父母生的人没有，没有从父母生的人？ Alkitab mencatatkan tidak ada orang yang dilahirkan tidak melalui ibu. ada orang. Oh ada. 呀，有这种人， Ada orang yang dilahirkan. 什么人呢？ Orang apa itu? 就是亚当。
yaitu 是吧？ Adam. 亚当不是从父母生的， Ya, jadi ada Adam yang dilahirkan dan ada dalam dunia ini tidak lewat perempuan. 圣经告诉我们说，亚当是神从尘土 Jadi 所造 Adam 的， itu diciptakan oleh Allah dari debu. 神用气吹在这个身上，亚当身上，亚当就成为有灵的活人。 Kemudian Allah itu meniupkan rohnya kepada ciptaannya itu dan jadilah Adam. 这是创世纪第2章第7节记载很清楚的话， Itu ada di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat pasal 7. 2 ayat 1. 呀，你们可以记下来。 Ya, boleh dicatat nanti dibaca. 不但亚当，夏娃也不是从男女结合生下来。 Tidak saja bukan saja Adam, juga ada Hawa. Ya, Hawa sendiri itu kau- tidak dilahirkan dari perempuan. 呀，圣经告诉我们说，夏娃是从亚当的肋骨，神从他的肋骨来造夏娃的。 Alkitab mencatat bahwa Hawa itu dilahirkan atau diciptakan oleh Allah dari tulang rusuknya 还有一个人 Adam. 就是主耶稣基督， Dan kemudian ada satu lagi yaitu Yesus 主耶稣基 Kristus. 督也不是从男女结合而生的， Bahwa Yesus Kristus itu dilahirkan bukan karena satu proses suami dengan istri. 是圣灵感应玛利亚怀孕生耶稣的。 Melainkan karena kuasa Roh Kudus yang membuat gadis Maria ini dia melahirkan seorang anak. 所以耶稣是玛利亚的孩子，不是约瑟的孩子。 Sehingga Yesus itu menjadi anaknya Maria tetapi bukan anaknya Yusuf. 我们感谢主，神是万能的。 Kita bersyukur kepada Tuhan karena Allah itu adalah maha kuasa. 我们的神是能够从无变为有的神。 Allah yang maha kuasa mampu menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. 圣经告诉我们，在人不能，在神凡事都能。 Di dalam Alkitab mencatatkan bahwa dalam manusia itu tidak bisa, tetapi dalam Allah semua bisa. 所以路加福音第1章35节告诉我们的话， Karena itu Injil Lukas pasal 35 memberitahukan 那个时候圣灵告诉玛利亚说， saat itu jawab malaikat kepada Maria. 圣灵要临到你身上，至高者的能力要隐蔽你，你所生的圣子必成为神的儿子。 Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, 所以 anak Allah. 所以这就是约翰福音第1章40节告诉我们的道成肉身的真理。 Ini adalah justru menjadi dasar daripada Injil Yohanes pasal 1 di mana firman menjadi manusia. 呀，道成肉身，约翰福音第1章40节，道成了肉身，住在我们当中，充充满满的有恩典有真理。我们见过他的荣光，这是父怀里独生子的荣光。 Sehingga dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 tercatat bahwa inilah yang disebutkan oleh Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. 所以这里告诉我们说，道就是主耶稣基督，他本来就是神，他成为人。 Di sana dicatatkan bahwa firman itu memang adalah Tuhan karena pada awalnya dan sebenarnya dia memang adalah Tuhan, tetapi dia menjelma menjadi manusia. 所以腓立比书保罗在腓立比书第2章也很清楚的记载这件事情。 Sehingga dalam surat Filipi pun mencatat dengan jelas sekali. 所以腓立比书第2章说，他就是说主耶稣基督呀，他本有神的形象，但不与神为同等为抢夺的，
反倒虚极、取乐奴仆的形象，成为人的样式。 Dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 7 dicatatkan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 所以我们在主耶稣基督身上看见两种的性格。 Sehingga kita di dalam diri Tuhan Yesus itu melihat ada dua sifat. 主耶稣不但是神，完全100%的神。 Kita melihat Tuhan Yesus itu adalah Allah yang 100% adalah Allah. 主耶稣因为是童女玛利亚圣灵怀孕感应生子的，所以主耶稣也是一个100%的人。 Dan Tuhan Yesus itu adalah dilahirkan melalui satu proses hamil dari seorang gadis Maria, dan dia dilahirkan melalui rahimnya Maria, sehingga dia itu adalah manusia, 100% manusia. 主耶稣，你跟我呢不一样的人，就是说他是完全无罪的一个人。 Dan perbedaan antara Tuhan Yesus dengan kita seluruh umat manusia itu adalah dia adalah manusia yang tanpa dosa. 刚才我们每一个礼拜所读的使徒信经也告诉我们，我信主耶稣基督，上帝独生的子，因圣灵感应，由童真女玛利亚所生。 Seperti juga di dalam setiap hari Minggu kita membacakan di dalam kebaktian selalu membacakan bahwa kita dalam pengakuan iman rasuli bahwa kita meyakini dari sana ya kan bahwa di dalam Tuhan Yesus itu dilahirkan melalui anak darah manusia. 我信主耶稣基督， Aku 上帝 percaya 的 kepada 圣灵。 Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 各位亲爱的弟兄姐妹，今天这是我们的信仰。 Hari ini inilah iman kita. 各位亲爱的弟兄姐妹，这件事也成就了主在当初第一次的预言，告诉我们。 Dan ini semua adalah menggenapi satu kejadian yang nubuatan yang itunya. Itu tolong petugas bukain pintu aja supaya burungnya keluar. 创世纪第3章15节告诉我们的头一次的预言，就是女人的后裔要伤蛇的头。 Di sana bisa terbaca di dalam ada di dalam Kejadian pasal 3 ayat 8. Di dalam Kejadian itu di mana Allah menubuatkan, Alkitab menubuatkan di kemudian hari ada anak manusia akan mematikan ya ular. 呀，女人的后裔就是主耶稣基督要伤蛇的头。 Keturunan daripada manusia itu akan melukai itu ular. 这件事情已经应验，这个预言已经应验在主耶稣基督的身上了。 Dan nubuatan ini telah digenapkan pada diri Tuhan Yesus. 还有在主耶稣降生大概700多年前，也有这么的一个预言。 Dan sebelum kelahiran Tuhan Yesus 700 tahun sebelumnya, 呀， ada satu nubuatan. 主耶稣降生700多年前，这个预言在以赛亚书第7章14节。 Tercatat di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. 他说：“我要给你们一个兆头，就是必有童女怀孕生子，你要给他起名叫以马内利。以马内利就是神与我们同在的意思。 Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. 所以各位亲爱的姐妹，第二方面呢，我们看见必有童女怀孕生子，她是生在女人之下。 Maka di sini kita melihat ada satu pengenapan nubuatan yang kedua, bahwa ada seorang perempuan yang akan menghamil, itu seorang gadis yang hamil dan melahirkan anak.
接下去圣经告诉我们，要身在律法之下，要把律法以下的人数出来。Kemudian mencatatkan di sana bahwa dia akan lahir di luar hukum untuk menebus mereka yang berada di bawah hukum Taurat. 主耶稣是身在律法之下，他遵守了完全的律法。 Dia lahir di dalam kuasa Taurat, hukum Taurat. 他不像我们罪人一样，不能够实行这个神的律法。 Dia tidak seperti kita manusia yang berdosa, tidak bisa dengan sempurna menjalankan hukum Taurat itu. 因为他是没有罪的， Karena dia itu adalah tanpa dosa. 所以他能够遵守上帝所给的整个对以色列百姓的律法。 Sehingga dia bisa secara sempurna menjalankan hukum Taurat itu secara utuh. 所以在约翰福音第8章29节告诉我们说，他是完全遵行神的旨意。 Sehingga di dalam Injil Matius dikatakan bahwa dia itu menjalankan hukum sepenuhnya, menjalankan kehendak Allah sepenuhnya. 罗马书3章23节告诉我们说，今天我们每一个世人都是犯了罪，亏缺了神的荣耀。 Bahwa di dalam Injil Yohanes dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 mencatatkan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 保罗也说，我只是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候已经有了罪。 Bahwa Raja Daud juga mengatakan bahwa dia itu adalah orang berdosa, bahwa di dalam kandungan ibunya pun sudah berdosa. 但是不但有罪，而且圣经告诉我们说，罪的工价就是死。 Dan dosa itu upahnya adalah maut. 所以圣经告诉我们说，按着定命，人人必有一死，死后皆有审判。 Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus 只有 Tuhan 主 kita. 耶稣基督那个无罪的人，才能够拯救我们脱离这个罪恶。 Dan hanya Tuhan Yesus saja yang sempurna, ada manusia yang sempurna itu yang bisa mampu menyelamatkan umat manusia. 只有主耶稣基督，他能够代替我们的罪，受了神要给的罪人的刑罚。 Sehingga hanya dialah yang bisa menanggung upah dosa itu, menanggung hukuman daripada Allah untuk manusia ditanggung olehnya. 圣经告诉我们说，神拿无罪的替我们成为罪，就是主耶稣就成了罪人，因为我们的缘故。 Alkitab mencatat karena dosa-dosa kita semua, Dia Tuhan Yesus menjadi harus menanggung 他 dosa. 甘愿为我们的缘故，为我们的罪的缘故上十字架上去。 Dia rela demi untuk nebus umat manusia dari belenggu dosa naik ke kayu salib. 在十字架上担当我们一切的罪， Dan dia menanggung segala dosa di kayu salib sana. 他为我们受死， Dia mati untuk setiap 他 kita. 为我们的罪的缘故受了刑罚。 Dan dia menerima penderitaan karena hukuman dosa. 彼得前书第2章24节告诉我们，他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪。 Di dalam Petrus 2 ayat 24 memberitahukan ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. 叫我们今天愿意接受耶稣基督成为我们的救主的人，我们的罪可以得到赦免， Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. 免去将来可怕地狱的审判。 Untuk menghindari daripada hukuman yang kekal di 约 kemudian 翰福 hari. 音3章18节告诉我们说，信他的人不被定罪。 Dalam Yohanes pasal 3 ayat 18 memberitahukan barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. 最后我们要看见神爱的显明在我们世人身上。 Dan terakhir kita akan melihat wujud nyata kasih Allah pada diri setiap kita. 约翰福音3章16节大家都很熟悉。 Dalam dalam surat Yohanes pasal 3 ayat 16, 上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang 这节 kekal. 圣经大家都知道，但是里面有很深的属灵奥义。 Ayat ini adalah ayat yang sangat kita hafal ya, seringkali kita mengenal, familiar, tetapi dalamnya sebenarnya ada makna yang luar biasa 这 dalam. 节经文告诉我们说，有一个最大的、最伟大的爱， Di sana dilukiskan ada kasih yang luar biasa besarnya, 就是说神的爱。 yaitu kasih Allah. 英文叫做 God so loved the world。神是多么的，是如此的爱我们世界上的人。 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. 这个是一个很伟大的爱。 Ini adalah kasih yang begitu agung. 这件事情告诉我们说，有一个最伟大的牺牲。 Dan memberitahukan kepada kita bahwa di dunia ini ada satu pengorbanan yang luar biasa besarnya. 神因为爱我们，他愿意把他的独生爱子赐给我们。 Karena kasih Allah yang Allah itu telah memberikan anak yang tunggal. 这是一个何等大的牺牲！ Ini adalah satu pengorbanan yang begitu luar biasa besarnya. 这件事情告诉我们说，一个神给我们最大的礼物。 Alkitab memberitahukan ada satu hadiah yang luar biasa besarnya untuk kita. 在圣诞节的时候，我们纪念主神给我们主耶稣基督是一个最大的礼物。 Dalam acara-acara Natal diingatkan kepada setiap kita bahwa Tuhan memberikan suatu hadiah yang luar biasa besarnya kepada setiap kita. 这件事情告诉我们说，神给我们一个最大的应许。 Di dalam Alkitab di sini dicatatkan bahwa Tuhan memberikan satu janji yang luar biasa 应许 besar. 说，凡信他的不至灭亡。 Bahwa setiap orang yang mau percaya kepada Dia tidak akan binasa. 这是何等大的应许！ Ini adalah satu janji yang luar biasa 这件 besar. 圣经也告诉我们说，神给我们最大的一个拥有。 Dan Tuhan juga memberikan kepada kita supaya kita boleh memiliki sesuatu kepemilikan yang luar biasa. 是凡信靠他的人不至灭亡，反得永生。这个永生是何等的宝贵！ Dan setiap orang kita yang percaya kepada Dia, kita tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 所以世界一切的东西都是暂时都要过去的。 Bahwa di dalam dunia ini segala sesuatunya akan berlalu 唯 karena 有 bersifat 主神给我 sementara. 们那个永远的生命，它是何等的荣耀，何等的宝贝！ Tetapi hidup yang kekal ini begitu luar biasa agungnya dan dia bermakna kekal. 这件圣经也告诉我们一个最简单的一个行动，就是我们的信心。 Di dalam ayat ini juga memberitahukan kepada kita suatu tindakan yang sangat sederhana, yaitu kita harus beriman. 神要求我们就是信靠他，接受他。 Allah hanya meminta kepada kita, kita harus percaya dan bersandar kepada Dia. 所以这几方面最大的事，就是包括在这件圣经里头。 Nah, hal-hal yang begitu besar luar biasa ada di dalam satu ayat ini. 有一个英文的字句，实在也是非常好。它里面那里告诉说 ，You can give without, you can love without giving. You can love without giving. Di dalam satu pepatah Inggris itu ada satu perkataan. Waktu engkau memberikan sesuatu, mungkin engkau bisa tanpa ada kasih dalam hatimu. You can never love without giving. Tetapi engkau tidak mungkin tidak memberikan sesuatu kalau engkau sungguh mengasihi dia. 这里翻译说，我们可以付给别人，但是不用爱。 Ya di sana artinya adalah kita bisa memberikan sesuatu tanpa kita harus mengasihi. 好像我们付税那样，我们没有爱，但是我们要付出。 Seperti kita bayar pajak, mungkin kita tidak mengasihi itu bayar pajak ya. 但是你绝 Tapi 对 kita bayar. 但是你绝对没有办法爱人而没有付出。 Tetapi tidak mungkin
kita mengasihi seseorang tanpa kita membayar sesuatu atau mengeluarkan sesuatu, 所以有 memberi 爱 sesuatu. 有爱里面有牺牲。 Karena itu biasanya dikatakan kalau ada kasih pasti ada pengorbanan. 有一个故事讲到有一对的夫妇，他们非常的相亲相爱。 Ada satu cerita suami istri yang sangat harmonis. 妻子有一个美丽的长头发， Istrinya ini memiliki rambut panjang yang indah, 这是她非常宝贵的。 yang dianggapnya sangat berharga. 她每一次都是想到应该要买一个发夹来装饰她的美丽的 Dia 头发。 selalu memikirkan untuk membeli satu jepitan rambut yang indah untuk mempercantik 但是 rambutnya. 她知道她的钱有限，不肯花费浪费这个钱去买。 Tetapi mereka merasakan uangnya itu sangat terbatas, tidak bisa membeli dengan harga yang cukup untuk yang indah itu. 然后她丈夫有一个表，就是代表以前他们人呢不是用我们这个手表呀，不是手表，是代表放在袋子里面的表。 Zaman dulu itu suaminya itu punya jam. Jamnya itu bukan jam tangan. Kalau zaman dulu jamnya itu ditaruh di 那 saku. 只 Di 是好 sini 像 ya. 这个表那样有一个链子在那 Nah, 里。 seperti itu tuh. Ya. Ya, contohnya. 她丈夫非常宝贵这个表， Dan suaminya itu sangat sayang sekali Ya, terhadap terus- jamnya itu. 他是认为它是很宝贝的东西，他每一天都是把它擦干净，放在袋子里面。 Jamnya itu setiap hari dirawat, bersih, taruh di kantongnya. 那一天圣诞节的时候，两个人他们心里面就想送一份最宝贵的礼物给对方。 Saat menjelang malam Natal, suami istri ini masing-masing dalam hatinya berpikir ingin memberikan yang terbaik, hadiah kepada suami atau istri kepada suami, suami kepada istri. 送给对方的一个圣诞最宝贵的礼物。 Saling memberikan hadiah yang terbaik. 他太太那一天趁着丈夫不在家的时候，跑到理发店去。 Pada saat itu istrinya mumpung suaminya nggak ada, dia pergi ke salon gitu. 沙龙那个沙龙，他就把那个美丽的头发剪掉卖掉。 Dia kemudian ke salon itu, dia potong rambutnya, dijual rambutnya itu. 把那个得到的钱呢，跑到那个钟表店去买一个美丽宝贵的金链。 Dia kemudian pergi uangnya itu ke tempat toko jam itu membeli rantai untuk jam. 那就拿回来， Dia bawa 等着她 pulang. 的丈夫。 Dia ketemu dengan suaminya. 她在那边听到丈夫叩门的时候，她打开门，她丈夫看见她，吓了一跳。 Jadi si istri udah pulang ke rumah. Kemudian ada ketukan pintu, suaminya pulang. Dia begitu buka pintu, suaminya melihat istrinya kaget luar 哎 biasa. 呀，为什么呢？因为他看见他妻子那个美丽的头发不见了，没有了。 Karena suami itu melihat istrinya kenapa rambut panjang yang indahnya jadi sudah hilang 在 menjadi 这个惊 pendek. 奇的时候，妻子呢，他的太太就把袋子里面的金链拿出来，要给她的丈夫。 Di dalam segala kebengongan si suami itu, si istrinya ngeluarin itu rantai emas untuk jam ya. 那他说：“我亲爱的，这是我给你买下来的金链，也要放在那个钟代表那边。” Jadi kata istrinya, ini suamiku yang saya cintai ini, saya membeli ini supaya nanti engkau bisa pasangkan di jamnya itu. 丈夫就问他说：“你金链在哪里买？用什么钱来买？”他说：“我把头发卖掉。” Oh, suaminya nanya, kamu beli pakai apa itu? Oh ya, hari ini saya ke toko ke salon potong rambut, jual rambut saya, membeli ini. 那丈夫对她说：“哎呀，对不起，我也把我的表已经卖掉了。” Oh, ternyata kata si suaminya, maaf sekali, saya juga jamnya udah saya jual. 呀，我卖去，把那个钱买回来给你，买一个很美丽、很尊贵，你应该很欢喜的一个发夹。 Saya menjual jam itu untuk membeli satu jepitan rambut yang indah sekali.
两个人对看的时候，他们就拥抱起来，流下了感恩、感谢的眼泪、欢喜的眼泪。Mereka setelah tahu gitu ya mereka saling berpelukan, kemudian mereka ketawa dalam segala atau ya terharu lah ya istilahnya dua-duanya terharu. 他们把他们所宝贵的卖掉，不要了。 Mereka masing-masing telah menjual apa yang sangat luar biasa berharga bagi mereka. 爱里面有这么大的牺牲， Untuk memberikan sesuatu yang saling boleh diberikan ya. Dalam kasih itu penuh dengan 我 pengorbanan. 们就会想到神的爱是那么的奇妙，那么的宝贵，那么的长阔高深。 Kita merenungkan kasih Allah itu begitu luar biasa agung, begitu luar biasa besarnya. 他爱我们罪人，肯牺牲他最心爱的独生爱子耶稣基督。 Dia mengasihi umat manusia, orang-orang yang berdosa. Dia bahkan mau menebus dan membayar harga untuk semua 这 itu. 是我们在圣诞节的时候纪念的一个圣诞最重要的一个信息。 Dan ini adalah suatu berita yang paling penting di dalam masa Natal ini. 请问，在一首诗里面，你说我将我最好的献给你， Ada satu lagu di mana memberi yang terbaik untuk Tuhan. 将你最好的献给主。 Memberikan yang terbaik dari diriku untuk Tuhan. 爸爸，我们在主面前，今天回应神的爱，把我们愿意把我们最好的献给我们的主。 Dan semoga hari ini kita mau memberikan yang terbaik untuk membalas kasih Allah yang luar biasa. 我们低头祷告， Kita masuk dalam doa. 天父，我们感谢你把这个爱赐给了我们。 Allah Bapa, kami bersyukur karena Engkau memberikan kasih yang luar biasa ini untuk setiap 你 kita. 爱我们，甚至把你的独生爱子都赐给了我们。 Begitu besar kasih Allah bahkan mengutus anaknya yang tunggal untuk setiap 耶 kami. 稣爱我们，愿意为我们的罪上到十字架上去。 Dan karena kasih Allah yang luar biasa, Tuhan Yesus mau menanggung dosa umat manusia untuk disalibkan di 因为 kayu 我们 salib. 罪的缘故，愿意摆上你自己，牺牲你自己的生命。 Karena dosa umat manusia, Engkau mau menebusnya dan Engkau menyerahkan nyawamu 为了要拯救我们这一班没有盼望的罪人， untuk menyelamatkan kami umat manusia yang tidak berpengharapan karena dosa. 我们现在在你面前实在要非常的感恩。 Hari ini kami sungguh harus dan ingin mengucapkan syukur. 求你的爱再次激励我们每一个人。 Kiranya kasih Allah sekali lagi mendorong setiap kami. 既然这样的爱我们，我们一定付上我们的代价来爱你。 Karena kasih-Mu itu kami rela untuk memberikan segala sesuatunya untuk membalas kasih-Mu. 我们也一定把我们最好的献给你， Dan kami ingin memberikan yang terbaik dari kami untuk 来 Engkau. 来报答你的恩典，在我们的 Untuk 身上。 membalas segala kebaikan dan anugerah-Mu pada diri setiap kami. 可能求主继续带领我们的前面的脚步， Kiranya Tuhan terus pimpin langkah di hadapan kami ini. 让我们在你面前愿意遵行你的话， Supaya kami mau seturut dengan kehendak dan perintah Tuhan. 做一个讨你喜悦的儿女， Menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hati-Mu. 愿一切荣耀、尊贵、颂赞都归给你。 Yang mau menyerahkan segala kemuliaan untuk nama Tuhan. 奉主耶稣基督的圣名祷告， Berdoa demi nama Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 谢谢。